Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua rakan guru, ahli-ahli panitia Bahasa Melayu SJKC Bacang Negeri Melaka. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kembali ke sekolah bagi sesi persekolahan 2023-2024. Baiklah, saya harapkan dalam tempoh yang mana kita telah pun bercuti sebelum ini dan kita dapatlah kembali ke sekolah dalam keadaan yang lebih baik ataupun lebih bersemangat. Baiklah, jadi untuk PLC iaitu Komuniti Pembelajaran Profesional yang pertama bagi sesi 2023-2024 dengan tajuk PLC yang pertama kita ialah pengurusan fail dan juga penyediaan bahan pengajaran ataupun dokumen pengajaran. Jadi saya harapkan rakan-rakan guru sekalian dapatlah mendengar ataupun menonton video ini supaya lebih faham yang mana kita dapat sediakan apa yang perlu sepanjang ataupun sebelum seawal yang mungkin semua bahan pengajaran supaya selaras dan juga kita dapat bersedia dengan lebih awal. Baiklah, ini merupakan paparan Google Classroom Panitia Bahasa Melayu yang mana yang telah pun berada dalam Google Classroom ini mungkin tak ada masalah. Baiklah, jadi apabila dah buka paparan seperti ini, pergilah ke classwork. Ini saya tunjukkan, mungkin akan ada, akan ada rakan-rakan guru yang baru dan sebagainya. Tapi yang dah lama boleh tidak ada masalah lagi. Baiklah, seterusnya apabila dah klik classwork akan dapatlah paparan seperti ini dan lihat ada simbol ini merupakan simbol Google Drive. Klik Class Drive Folder. Yang mana yang jadi ahli ataupun pupil dalam Google Classroom ini automatik akan ada kita panggil Google Drive ini. Baik, jadi di sini apabila dah jumpa paparan seperti ini, di sini akan ada 6 folder iaitu folder PKBM, modul asas literasi, kemudian ikut tahun 2020, 2021, 2022, 2022, 2023 dan juga yang terkini 2023, 2024. Baiklah, jadi folder-folder lain ni kalau nak buka tak ada masalah. Bolehlah nak tengok apa yang ada, tak ada masalah. Tapi untuk sesi akademik 2023-2024, kita fokuskan pada folder ini sahaja 2023 dan juga 2024. Baik, jadi setakat ini, setakat yang kita berada setakat ini, tempoh masa setakat ini, rasanya lengkaplah semua bahan ataupun dokumen yang diperlukan untuk awal tahun. Baik, dalam ni ada beberapa folder, lebih kurang ada 10 folder, yang mana folder-folder ini akan diisi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan ikut masa demi masa. Baik, jadi saya pergi satu persatu terlebih dahulu sesuai dengan tajuk PLC kita satu pada kali ini iaitu pengurusan fail supaya semua boleh faham. Baiklah, jadi terlebih dahulu kita tengok yang bahan pengajaran ni sekejap lagi sebab dalam folder bahan pengajaran ni ada banyak yang perlu kita tekankan. Baik, untuk folder yang pertama kita lihat MBM MBI iaitu program memartabatkan bahasa Melayu mengukuhkan bahasa Inggeris. Setakat ini MBM MBI kita masih perlu jalankan. Belum ada apa-apa arahan yang minta ditangguhkan ataupun sebagainya Jadi kita jalankan dulu seperti dahulu. Okey, baik, kita buka apa yang ada. Baik, dalam folder MBM MBI ini, setakat ini kita jalankan terlebih dahulu program yang telah pun kita laksanakan pada sesi yang lepas iaitu 2022-2023 yang mana murid-murid melakukan ataupun membuat persembahan pada perhimpunan rasmi setiap minggu iaitu pada hari Isnin. Baik, cuma
Kali ini penambahbaikan yang kita perlu lakukan seperti yang kita bincangkan dalam mesyuarat panitia kali keempat pada bulan Februari yang lepas, kita akan libatkan lebih ramai murid yang terlibat apabila membuat persembahan. Jadi kalau boleh kali ini tak ada lagi individu ataupun berpasangan, tapi kita tetapkan semua persembahan secara berkumpulan. Jadi di sini saya tak naklah limitkan ataupun mengehadkan apa jenis persembahan yang perlu dipersembahkan. Cukuplah kita dah hadkan iaitu secara berkumpulan. Jadi terpulang kepada kesesuaian rakan-rakan guru dan juga murid, apa bentuk persembahan yang perlu dipersembahkan. Baik, jadi di sini dalam folder ini akan ada satu sajalah, iaitu jadual pelaksanaan. Yang mana lepas ini, gambar-gambar ketika murid membuat persembahan, rakan-rakan guru perlulah ambil beberapa gambar dan masukkan dalam folder di dalam MBM, MBI. Baik, kita lihat di sini lihat di sini. Ini jadual yang mana kita bergilir dengan panitia bahasa Inggeris. Mungkin akan ada perubahan Contohnya kalau minggu tersebut perhimpunan ditangguhkan akibat cuaca, hari hujan, ataupun mungkinlah ada minggu peperiksaan ataupun ada hal-hal lain yang kita tak jangkakan, mungkin akan ada perubahan tarikh ataupun masa mengikut penggiliran kelas di sini. Jadi kali ini macam sesi lepas kita mulakan dengan kelas tahun 6. Kali ini kita mulakan dengan kelas tahun 1 yang mana kita akan bergilir tahap 1, tahap 2, tahap 1, tahap 2, tahap 1, tahap 2, iaitu kita mulakan dengan murid-murid tahun 1, kemudian tahun 4, tahun 2, tahun 5, tahun 3 dan tahun 6 yang terakhir sekali. Baik, jadi mengambil kira persediaan murid-murid tahun 1 yang mana mungkinlah akan ambil masa yang lebih sedikit sebab murid-murid tahun 1. Jadi di sini kita akan mulakan pada minggu yang ke-7. Minggu pertama hingga minggu ke-4 ada minggu transisi murid-murid, program transisi. Jadi di sini kita ambil kira kita mulakan minggu yang ke-7. Minggu yang ke-7 baru kita akan mulakan bermula dengan kelas 1M. Jadi di sini mana-mana guru yang mengajar bahasa Melayu kelas 1M perlu ambil berat dan perlu cakna. Sediakan persembahan. Tak perlu persembahan yang terlalu berat, cukuplah persembahan yang simple, yang ringkas, tetapi melibatkan kalau boleh secara berkumpulan. Maksudnya melibatkan jumlah murid yang lebih ramai, di mana kita nak murid itu bertutur ataupun membuat persembahan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris program ni. Baik, jadi tak perlu yang susah-susah sampai kena berlatih yang mungkin ambil masa yang panjang. Cukuplah mungkin kita buat sedikit latihan masa waktu bahasa Melayu dan sebagainya. Baik, jadi di sini rakan-rakan guru yang terlibat yang mengajar kelas-kelas yang berkenaan perlu cakna. Perlu cakna untuk penyediaan murid dan juga kumpulan persembahan. Okey, baik. Itu melibatkan MBM dan MBI. Baik, jadi di sini saya akan tambah terus iaitu folder gambar. Baik, saya tambah terus folder gambar. Okey, baik. Jadi, sebelum saya terlupa, kita patah balik. Kita lihat Di sini saya dah setkan supaya tidak berlaku apa-apa yang tak diperlukan ataupun yang kita tak jangkakan. Baik, kalau lihat di sini, yang boleh edit ataupun ada kebenaran untuk edit segala bahan yang ada dalam folder 2023-2024, saya dan juga Cikgu Lau selaku setiausaha panitia. Ataupun mungkin akan ada perubahan lah, iaitu senang cerita yang ada akses untuk edit dan juga padam segala bahan yang ada dalam folder 2023-2024, ketua panitia dan juga setiausaha panitia sahaja. Yang lain boleh buka, tak ada masalah, cuma tak boleh padam, tak boleh edit lah. Jadi contoh kalau ada gambar contoh gambar untuk MBM, MBI sebentar tadi, yang perlu dimasukkan ke dalam Google Classroom, hantarlah secara personal kepada saya
ataupun kepada ketua panitia ataupun hantar ke grup WhatsApp Panitia Bahasa Melayu. Jadi saya akan ubah ataupun pindahkan gambar-gambar ke dalam folder MBM MBI dalam folder gambar ini. Baik, jadi selesai sudah untuk folder MBM MBI. Baik, folder mesyuarat ni tak ada masalah pun. Ini akan ada minit mesyuarat dan juga surat panggilan mesyuarat lah. Yang mana kita diminta untuk adakan 4 kali setiap panitia 4 kali mesyuarat. Nanti ini tugas setiausaha panitia lah akan masukkan ataupun saya sendiri pun boleh masukkan. Jadi, ini ada 2 saja. Kalau rakan-rakan guru nak buka tak ada masalah sebagai rujukan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat. Setiap kali kita mesyuarat lah Baik, ini tak ada masalah. Seterusnya OPPM. OPPM ni belum lengkap lagi. Sebabnya belum tahu lagi tarikh-tarikh pertandingan. Ini saya akan kemaskini dari masa ke masa. Selepas tahu tarikh-tarikh yang sepatutnya, saya akan masukkanlah OPPM ni. OPPM ni tugas saya sebagai ketua panitia saja, yang mana perlu dihantar kepada PK1 ataupun pihak pentadbir. Ini OPPM apa yang akan berlaku selama setahun, siapa yang terlibat, apa mesyuarat ataupun program pertandingan dan sebagainya. Ini saya sendiri yang akan buatkan. Rakan-rakan guru boleh buka, tak ada masalah pun, boleh tengok, boleh lihat sebagai rujukan sajalah, tak ada masalah. Baik, seterusnya papan kenyataan. Baik, papan kenyataan ni seperti yang diminta oleh pihak pentadbir, pihak pentadbiran sekolah kita, yang mana kita perlu hias papan kenyataan kita yang terletak di kantin sekolah, iaitu setahun kita perlu hias 4 kali. 4 kali, iaitu saya tekankan pada bulan Mac dengan konsepnya sesi akademik tahun baru ataupun sesi akademik baru lah iaitu 2023-2024. Kemudian pada bulan Mei konsepnya ataupun temanya bulan kesyukuran, Ogos bulan kemerdekaan, manakala yang kali keempat bulan 12 bulan Disember persediaan pembukaan sekolah, iaitu selepas kita cuti penggal yang ketiga kita ada lebih kurang bulan 1 bulan Februari, kita akan cuti pula, cuti akhir sesi akademik. Baik, jadi di sini kosonglah, semuanya kosong kecuali bulan Mac. Baik, bulan Disember, Mei, Ogos masih kosong, tak ada gambar lagi. Baik, untuk bulan ataupun jadual penggiliran saya dah masukkan, saya dah siapkan. Boleh baca di sini. Baik, papan kenyataan kita terletak di kantin sekolah. Baik, tugasan menghias papan kenyataan mesti disiapkan selewat-lewatnya. Ini kena cakna, kena ambil berat dan beri perhatian. Minggu kedua dalam bulan yang ditetapkan. Contoh bulan Mac, dah siap dah pun bulan Mac. Terima kasih kepada guru-guru yang terlibat. Dah siap dah pun bulan Mac. Kemudian bulan Mei, nanti cikgu, ini kalau ada perubahan nama ataupun mengikut siapa yang ajar subjek Bahasa Melayu, saya akan kemaskini. Ini untuk peringkat awal lah. Diketuai oleh cikgu Law, kemudian cikgu Lau dan juga cikgu Gan Jiziang. Kemudian bulan Ogos diketuai oleh cikgu Tan Mini, kemudian bersama dengan PK2. Untuk bulan Disember, Cikgu Chon dan juga Cikgu Lim Kaisin. Nama-nama ini akan, jika ada perubahan, saya akan kemaskini kemudian. Baik, jadi untuk bulan Mac dah pun siap. Okey, dah siap dengan sesi ataupun konsepnya sesi akademik tahun baru ataupun sesi akademik baharu. Bolehlah lihat gambar-gambar di sini. Ini gambar sebelum. Kita lihat ni gambar sebelum. Ada lagi Panitia Bahasa Melayu 2022. Baik, ini gambar sebelum lagi. Kemudian, ini gambar yang selepas dikemaskini ataupun diubah suai. Selamat kembali ke sekolah Panitia Bahasa Melayu 2023-2024. Ada kemaskini perubahan mengikut konsep yang diminta oleh pihak pentadbiran. Baik. Jadi saya ingatkan lagi kalau boleh jangan lupa ataupun mesti cakna pada minggu ataupun bulan yang berkenaan. Kalau boleh kita cakna lah Kalau boleh minggu kedua tu dah siap dah. Jangan tunggu sampai hujung bulan berkenaan baru kita nak siapkan.
Tak nak lah. Jadi di sini saya bagi tahu awal ni. Bagi tahu awal, minggu awal sesi akademik bagi 2023-2024. Tujuannya supaya semua bersedia. Bukan untuk diberi penekanan ataupun memberi tekanan dan sebagainya. Ini untuk kita bersedia lebih awal sahaja. Baik, seterusnya PBD. PBD ini saya masukkan dulu seperti yang tahun ataupun sesi yang lepas. Tapi jika ada perubahan, kita akan kemas kini ya. Sebab ini pun kita belum pasti lagi bagaimana pengurusannya. Sebab sesi yang lepas kita buat ada isi yang tapak offline dalam Google Drive yang diberikan oleh Cikgu Lim Fortai. Tapi kita juga perlu isi dalam IDMe ya. Jadi di sini jika ada perubahan saya akan kemas kini lah Ini mengikut sesi yang lepas saja. Kita akan ada 3 kali ya kita isi PBD, iaitu pada bulan Mei, Ogos dan juga Februari. Di sini saya akan masukkanlah carta setiap kali PBD dan sebagainya. Kalau buka sekarang tak ada apa lagi lah, kosong lah Kalau sesi yang lepas 2022, 2023 adalah. Cuma bagi sesi ni masih kosong. Baik, cuma di sini tapak borang transit boleh ambil. Boleh muat turun Cuma tahun 1, 2 dan 3 guru-guru yang mengajar pada sesi akademik yang lepas tak masukkan. Tapi jika ada yang mana nak masukkan tapak kosong, berilah kepada saya, boleh PM personal. Beri pada saya akan masukkan iaitu tahun 1, 2 dan 3. Untuk tahun 4, 5, 6 saya dah lengkapkan sejak sesi yang lepas lagi. Boleh muat turun saja muat turun dan isilah nama mengikut kelas masing-masing dan boleh guna sepanjang tahun ataupun sepanjang sesi 2023-2024. Baik, saya mohon juga jangan keliru Kalau buka setiap tahun 4 ada 5 file, tahun 6 pun ada 5 file, tahun 5 file, tahun 6 pun 5 file. Baik, saya mohon cikgu-cikgu jangan keliru. Kelima-lima file ni perlu guna. Kenapa? Cuba buka satu persatu dan tengok tajuknya. Ini merupakan telah pun disusun ikut kemahiran. Ini kemahiran 1.0. Kemahiran mendengar dan bertutur yang mana mengikut SP ataupun standard pembelajaran. Ini tak sama ni. Memang tak sama. Bukalah satu persatu. Jangan kata ambil satu saja sudah cukup Jadi untuk pengurusan PBD ni, iaitu borang transit, saya minta sangat-sangat cikgu-cikgu kena faham bagaimana nak laksanakan PBD. Dan jika ada yang masih kurang jelas, bolehlah jumpa saya, tak ada masalah pun. Yang mana saya boleh bantu, saya akan bantu. Cuma saya harapkan kenalah faham secepat yang mungkin supaya kita tak berlaku masalah kerana PBD ni dijalankan sepanjang sesi akademik. Jangan bila diminta untuk isi secara offline di tapak yang diberikan oleh Cikgu Lim Fortai, baru kita nak isi secara pukal. Jadi itu tidak sepatutnya berlaku. Kita perlu jalankan setiap kali mengajar terutama kemahiran 1 hingga kemahiran 3.0. Aspek 4 dan 5 iaitu seni bahasa dan juga tata bahasa tak perlulah ditaksir untuk PBD. Baik, jadi untuk pengurusan PBD ni saya minta harap sangat-sangat rakan-rakan guru jelas dan faham. Jika masih keliru, masih kurang jelas, tidak ada masalah, bolehlah jumpa dengan saya akan cuba bantu yang mana yang boleh ataupun yang mana yang mampu. Baiklah, ini untuk PBD. Ini juga perlu siapkan secepat mungkin maksudnya bila kita dah mula mengajar, sepatutnya borang transit tu dah ada. Bukan baru kita nak siapkan dan sebagainya. Jadi kita perlu siapkan secepat mungkin. Kalau boleh, kali pertama mengajar dalam kelas, borang transit ni dah pun ada. Dah pun boleh diberikan berapa TP tahap penguasaan bagi standard pembelajaran yang diajar pada hari berkenaan. Baik, ini untuk folder PBD. Kemudian pentaksiran. Ini pentaksiran pun tak ada apa, kosong lagi. Sebab dulu kita ada pentaksiran 3 kali iaitu pada bulan Mei, bulan Ogos dan juga yang terakhir kita ada
IDMI ataupun kita ada UASA, ujian akhir sesi akademik. Dulu sekolah ataupun rakan-rakan guru yang kena set soalan sendiri. Kemudian pada bulan Februari yang lepas, akhir ataupun hujung sesi akademik, yang mana pihak lembaga sediakan soalan. Jadi folder ni masih kosong lagi. Kita akan tengok pada situasi bagi sesi kali ini. Baik, tak ada masalah untuk itu. Okey, pertandingan. Pertandingan ni saya masukkan dulu mengikut kebiasaannya. Inilah pertandingan yang dijalankan oleh Panitia Bahasa Melayu. Ada pertandingan bercerita, bina ayat, pertandingan ejaan, pertandingan mengarang, pertandingan syarahan. Baik, ini antara pertandingan yang biasa kita jalankan. Baik, jika ada pertandingan yang baru yang mungkin akan dilaksanakan, kita akan tambah folder barulah. Baik, apa yang perlu ada di sini? Jadi rakan-rakan guru yang ditugaskan mengikut penggiliran ataupun mengikut jadual yang diberikan oleh pihak sekolah. Contoh, kalau pertandingan bercerita, kalau saya sendiri yang kena uruskan, apa saja dokumen, senarai nama pengadil, senarai nama peserta, ataupun apa saja yang berkaitan dengan pertandingan bercerita, masukkanlah di dalam folder ini. Tapi rakan-rakan guru tidak ada akses untuk masukkan. Jadi boleh beri kepada saya, boleh beri, hantarlah secara personal di WhatsApp dan sebagainya. Saya akan masukkan semuanya dalam folder ini, dalam folder yang berkenaan. Baik, dalam folder-folder ini juga perlu ada gambar pertandingan, gambar murid, gambar pemenang, gambar rakan-rakan guru yang jadi pengadil dan sebagainya. Kita akan masukkan. Apa tujuannya? Supaya kalau sesi akademik yang akan datang, contoh kalau bertukar rakan-rakan guru ataupun bertukar ketua panitia sekalipun, Google Classroom ni masih wujud dan masih boleh digunakan untuk rujukan. Itu tujuannya. Kita tak nak bila sesi akan datang, bila bertukar ketua panitia, bertukar AC, bertukar rakan-rakan guru, kita dah tak tahu macam mana nak buat, tak ada rujukan ataupun panduan. Ini tujuannya. Bila bertukar orang, kita masih ada, bahan masih ada, boleh guna. Bahkan memudahkan kita boleh edit mengikut kesesuaian pada sesi yang berkenaan. Baik, itu tujuannya. Apabila kita perlu masukkan dalam Google Classroom, memudahkan semua. Baik, seterusnya untuk folder PLC. Folder PLC ni kebiasaannya SU panitia sajalah yang akan masukkan, iaitu masukkan laporan ataupun mungkin juga kehadiran setiap kali PLC. Baik, PLC, bilangan PLC diminta kita buat oleh pihak pentadbir sebanyak 4 kali dalam setahun ataupun dalam setiap sesi. Baik, 4 kali Baik, ini jadual awal. Mungkin akan ada perubahan lah. Ini jadual awal. Yang mana untuk PLC yang pertama ni saya letakkan 21 Mac, iaitu minggu pertama lah. Tapi kita akan cuba yang mana kita boleh jalankan secara online, kita akan jalankan secara online, memudahkan kepada semua. Kita gunakan kemudahan yang ada. Secara online ni saya harapkan apa? Saya harapkan rakan-rakan guru dengar dan tonton. Sebab setiap kali PLC ni ada perkara yang perlu diberi perhatian. Bukan sekadar kita tengok awal kemudian tutup isi kehadiran. Itu tak nak Jadi saya harapkan rakan-rakan guru tolonglah dengar dan tonton, faham apa yang disampaikan supaya kita ni buat kerja selaras dan seragam bagi Panitia Bahasa Melayu. Baik, jadi untuk PLC yang pertama, inilah pengurusan fail dan penyediaan bahan pengajaran Bahasa Melayu. Baik, saya letakkan 21, tapi minggu pertama lah. Baik, kemudian pada PLC yang seterusnya, pentaksiran sumatif, saya akan terangkan. Ini belum ditentukan lagi sama ada secara bersemuka ataupun online. Ini akan kemudian kita tengok pada kesesuaian. Secara online ni memudahkan kita semua. Kita dapat dengar bila-bila masa mengikut kesesuaian masa lapang kita. Tapi itulah, cuma saya harapkan tolonglah beri perhatian, tolonglah dengar dan tonton. Jangan kita buka sikit saja kemudian tutup isi kehadiran. Itu yang tak nak berlaku. Baik, kemudian PLC yang ketiga dijangkakan pada bulan Julai. PLC yang kedua tadi bulan Mei, yang ketiga bulan Julai, iaitu saya akan terangkan teknik menjawab bahagian C UASA, yang mana saya rasa ada keperluan
untuk terangkan kepada rakan-rakan guru teknik menjawab supaya kita dapat sampaikan ataupun kita dapat ajar anak-anak murid mengikut teknik menjawab yang betul. Saya fokuskan bahagian C lah. Bahagian C dengan bahagian D ni lebih kurang, cuma bahagian D ni lebih banyak isi dan juga dalam bentuk karangan yang lebih panjang ataupun bilangan perkataan yang lebih panjang berbanding bahagian C. Baik, jika ada yang belum faham, belum jelas tentang bahagian C, bahagian D, UASA, boleh tonton, boleh tanya saya juga tentang UASA. Baik, kemudian PLC yang keempat, yang terakhir bagi sesi 2023, 2024, teknik penandaan bahagian C, UASA. Ini pun dalam perancangannya saya akan minta beberapa orang murid yang terdiri daripada murid yang cemerlang, sederhana dan juga lemah untuk jawab bahagian C yang mana saya akan sediakan. Kemudian berdasarkan jawapan itu kita akan kumpul, saya akan perbanyakkan, kita cuba tanda sendiri. Jadi kita akan dapat lihat bagaimana maksudnya pemahaman kita dan juga bagaimana kita memberi markah. Kita akan bincangkan tentang pemberian markah untuk bahagian C lah. Baik. Jadi ini dalam perancangan lagi, tak tahu lagi secara bersemuka ataupun online. Cuma jadual saja, bolehlah catatkan. Inilah antara tarikh yang kita rancang. Mungkin akan ada perubahan. Contoh kita rancang sekian-sekian tarikh. Mungkin pada tarikh tersebut cuti ataupun ada program sekolah, aktiviti sekolah. Jadi kita akan ubah ataupun kita adakan ikut kesesuaian tarikh. Baik, seterusnya. Di sini juga dalam folder ni juga kita akan masukkan gambar-gambar. Gambar-gambar PLC lah. Kalau secara online, bolehlah ambil sendiri di rumah ataupun di mana tempat yang rakan-rakan guru tonton PLC tersebut. Baiklah, selesai sudah untuk folder PLC. Kemudian folder program transisi tahun 1. Ini saya hanya letakkan bahan sajalah. Yang mana sedia maklum, kita ataupun rakan-rakan guru yang terlibat dengan murid tahun 1 perlu jalankan transisi tahun 1 mengikut surat siaran pada tahun 2022. Sama saja. Katanya mengikut surat siaran inilah. Jadi pelaksanaannya sama saja, tidak ada perubahan yang terkini. Baik, jadi di sini ada kit program transisi yang mana rakan-rakan guru yang terlibat boleh buka, boleh muat turun dan ambil bahagian yang berkenaan untuk jalankan transisi kepada murid tahun 1. Ini saya letakkan bahan saja, tidak ada apa-apa tindakan yang perlu dibuat pun. Cuma kalau ada yang perlukan bahan, ambillah di sini tidak ada masalah. Baik. Jadi, ini yang terakhir. Okay, sebelum saya terlupa, folder-folder ini mungkin akan ada perubahan ataupun pertambahan mengikut keperluan. Mengikut keperluan dari masa ke masa. Cuma untuk peringkat awal ni, inilah folder yang penting, yang perlu rakan-rakan guru faham. Apa isi yang terdapat di sini. Kenapa? Supaya folder Panitia Bahasa Melayu ni bukan sahaja difahami oleh Ketua Panitia dan juga setiausaha panitia, tapi rakan-rakan guru. Mana tahu kalau tiba-tiba ada pegawai datang yang nak tengok bahan ataupun yang mana atau apa-apa sajalah nak tengok bahan mesyuarat ke, bahan MBM MBI ke, sesiapa saja rakan guru yang ada dalam Google Classroom ini boleh akses. Tak perlu nak tunggu setiausaha, tak perlu nak tunggu ketua panitia. Jadi semua boleh akses. Itu tujuannya lah, memudahkan semua. Baik, ini folder yang terakhir yang mana rakan-rakan guru perlu berikan perhatian yang lebih sedikit, iaitu bahan pengajaran bagi subjek Bahasa Melayu 2023-2024. Baik, ini analisis yang terkini yang mana saya telah buat semakan dan juga cek semula bagi penghantaran bahan pengajaran tahun 1 hingga tahun 6 bagi sesi akademik 2022-2023. Memang adalah beberapa dokumen yang tidak lengkap dari segi antaranya DSKP, kemudian RPT, buku teks, kemudian ada buku cadangan dan panduan jawapan yang tak lengkap. Yang saya nampak lengkap, buku aktiviti dan juga PKJR, lengkap semua. Buku aktiviti ini melibatkan tahap 1 sajalah. Tahun 1, 2 dan 3, 4, 5, 6 tidak ada. Baik, jadi
saya telah pun buat semakan dan saya telah lengkapkan semuanya kecuali RPT. Kenapa? Sekejap lagi saya terangkan. Baik, di SKP saya pun telah minta Puan Zuria untuk photostat semula. Mana-mana di SKP yang tak lengkap, dan saya telah pun sediakan semua ni. Dan saya akan berikan nanti saya akan berikan mengikut kelas lah. Rakan-rakan guru mengajar kelas mana saya akan berikan mengikut kelas yang berkenaan. Tapi saya nak jelaskan di sini memang semua dah lengkap. Di SKP semua dah ada. Tak ada lagi kelas yang kata tak ada semua. Memang saya dah check semula. Memang dah ada di SKP tahun 1 hingga tahun 6 lengkap. Kemudian RPT sekejap lagi, buku teks lengkap. Buku teks ni yang tak ada cuma 6B. Dan saya pun telah membuat pembelian dan memang telah sediakan lengkap. Supaya bila buka je sekolah, kita ni tak ada masalah lagi kita dapat mengajar secara terus ataupun secara lancar. Itu yang saya nakkan lah. Jadi buku teks pun lengkap, buku aktiviti memang lengkap, PKJL lengkap, buku cadangan dan panduan ni yang mana yang tak ada sebab dulu kita memang panitia tak beli. Pada peringkat awalnya saya beli sendiri melalui apabila contohnya taklimat dijalankan ada jual, saya beli di situ. Jadi memang kita tak beli tidak dibeli oleh pihak sekolah lah. Jadi saya beli sendiri. Jadi selepas ataupun pada sesi yang lepas kita ada minta lah melalui guru besar, kita beli secara penggunaan duit yang diperuntukkan, kita dapat buat pembelian. Jadi mungkin tak lengkap. Ada tahun-tahun yang tak lengkap. Jadi yang mana yang tak lengkap tu saya dah minta Puan Zuria photostat semula dan kita gunalah. Okey. Jadi bila dah dibuat semakan, jangan pula cikgu-cikgu ada tanya, kenapa kelas ini dapat buku yang cantik, maksudnya yang berwarna, yang kulit tebal, itu yang dibeli sendiri. Ada yang cikgu yang beli sendiri dan bagi kepada panitia. Jadi ada yang tak lengkap tu saya terpaksa photostat lah. Sebab kita nak cari dalam masa yang agak pendek, mungkin tak ada sekarang. Jadi saya nak kalau boleh sebelum bermulanya sesi pengajaran ni, sesi persekolahan, kita dah ada semua. Dah boleh jalankan pengajaran dan juga pembelajaran seperti biasa. Tak perlu nak tunggu lagi Macam tahun lepas, sesi yang lepas, untuk buku teks tahun 6 kita ada masalah. Kalau ingat lagi 6M, 6K, 6B, buku teks tak dapat. Kenapa? Sebab tahun 6 ada KSSR semakan yang baru. Jadi buku teks tahun 6 cikgu-cikgu dan juga murid lambat dapat untuk bahasa Melayu. Yang mana kalau tak silap saya sebulan atau sebulan lebih barulah kita dapat. Jadi menyebabkan apa? Menyebabkan tak dapat ajar. Mungkin boleh guna buku teks digital, buku teks yang dalam bentuk soft copy tu. Tapi murid-murid dia tak ada panduan. Sebab bila di sekolah murid-murid tak ada handphone ataupun laptop. Cikgu-cikgu perlu paparkan di depan. Nak jadi cerita pula macam saya tahun lepas 6M, projektor ada masalah. Jadi saya awalnya memang nak guna pada pancaran projektor LCD lah. Jadi terus ajar walaupun tak ada buku teks secara fizikal. Tapi projektor masa tu pun bermasalah. Jadi dua-dua tak boleh guna. Yang nak mengajar secara buku teks digital tak boleh, secara fizikal pun tak boleh. Akhirnya terpaksa tangguhkan dulu. PDP ikut buku teks ataupun PDP ikut DSKP, saya berikan ataupun utamakan terlebih dahulu buku PKJR dan juga buku aktiviti yang dibeli oleh murid. Itu yang dibuatlah. Jadi kalau boleh tak naklah isu ataupun masalah itu berulang pada sesi kali ini. Jadi itu yang saya sediakan semua. Saya dah pun sediakan semua. Jadi setakat yang saya buat semakan memang dah lengkap. Tak ada isu lagi. Ini tak ada, itu tak ada, memang semua dah lengkap sepatutnya. Baik, kalau ikut jadual ni, yang merah ni yang belum ada, RPT. Baik, kenapa RPT ni saya tak lengkapkan? Baik, di sini, baik, untuk RPT ni, kenapa saya tak lengkapkan? Baik, jadi tahun lepas, kalau masih ingat lagi, PLC, kalau tak silap saya, PLC yang kedua, saya buat untuk penyediaan RPT. Tapi bila disemak balik, bila saya tengok balik, ada cikgu yang tak ikut seperti yang diminta dalam PLC tersebut. Maksudnya bila saya suruh print sendiri, ada yang tak print. Kalau suruh buat kulit warna merah, ada yang tak buat. Jadi saya tak nak, kali ni saya minta semua kalau boleh tolonglah ikut
kita selaraskan supaya mudah untuk semua orang. Baik, jadi untuk RPT, nanti bila dapat ikut kelas tersebut, tengok balik tengok semula. Sebab apa? RPT semua ada, tinggal kena cetak ataupun print sendiri. Kalau saya nak print untuk semua kelas, banyak. Jadi boleh print sendiri, semua ada di mana? Sebelum itu saya ulang, semua bahan lain lengkap kecuali RPT. Tetapi RPT saya dah pun sediakan. Baik, di sini ada dalam bentuk soft copy, buku teks digital lengkap tahun 1 hingga tahun 6, boleh digunakan untuk rujukan. Di SKP pun lengkap tahun 1 hingga tahun 6. Kemudian ada buku PKJR lengkap, buku aktiviti murid dan juga buku panduan guru lengkap untuk tahun 1 hingga tahun 6, boleh digunakan untuk rujukan. Kemudian akhir sekali ada RPT. Cuma yang saya tak dapat cari ataupun sediakan dalam bentuk soft copy buku aktiviti murid, iaitu buku BA untuk tahap 1 dan juga buku panduan dan jawapan memang tak ada soft copy lah. Itu tak dapat carilah. Yang lain semua lengkap. Baik, RPT ni saya dah sediakan lengkap tahun 1 sampai tahun 6. Jadi saya minta semua rakan guru tolonglah kita selaraskan. Nanti bila dapat balik ikut kelas yang diajar, tengok. Kalau dalam RPT tu contoh, ini RPT tahun 1 contohlah. Contoh kalau RPT tahun 1 dia tak ada tarikh. Memang saya tak letakkan minggu ataupun tarikh supaya bahagian ini kita boleh gunakan semula pada sesi akan datang. Kita tak adalah melakukan pembadiran. Kita dapat membuat penjimatan bila kita kosongkan bahagian minggu dan juga tarikh. Bahagian ini kita dapat gunakan semula. Banyak ni. Ini pun ada 29 muka surat. Kalau setiap tahun kita nak cetak semula, memang banyak mengambil kira kertas yang perlu digunakan. Jadi bahagian ini kosong. Tapi kalau ada rakan-rakan guru yang terima, yang mungkinlah tahun sesi lepas guru tersebut dia ambil tak ikut seperti yang diminta, ada letak minggu dan tarikh, tak apa, bahagian kertas itu terpaksa dibuang. Cetak semula ikut yang saya sediakan dalam Google Classroom ini. Cetak semula. Baik, cetak ikut tahun yang diajar. Okey, kemudian kulit. Ini kulit pun dah ada setiap tahun. Tahun 1 sampai tahun 6. Cuma rakan-rakan guru perlulah edit kelas. Contoh kalau ajar 1M, tulislah 1M. Kalau 1B, 1B lah. Baik, ini saya dah pun sediakan 2023, 2024. Untuk kulit, saya nak semua rakan guru cetak warna merah. Warna merah terang lah. Bukan merah jambu, pink dan sebagainya. Merah terang. Kita selaraskan. Tujuannya supaya nampak keseragaman. Itu yang saya nak. Baik, kita selaraskan kulit ni warna merah. Tahun 1 sampai tahun 6, semua warna merah. Tak perlu nak bezakan ikut tahun. Kita cuma nak bahasa Melayu warna merah. Baik, ini selaraskan. Boleh ambil print ataupun cetak ikut kelas yang diajar. Untuk RPT kena ada yang pertama kulit. Kemudian RPT lah. Iaitu ikut tahun yang diajar, tahun 1 hingga tahun 6. Kemudian, minta maaf. Yang pertama, saya ulang balik. Yang pertama kulit. Yang kedua takwim. Takwim ni saya pun dah siapkan. Ikut tahun. Kalau tahun 1 ambil tahun 1. Kalau tahun 2 ambil tahun 2. Ini sama Contoh kalau tahun 1, 1M, 1K, 1B sama saja. Boleh ambil, saya dapat ubah ikut tarikh yang sesuai bagi sesi kali ini. Tarikh saya dah masukkan. Cuma tu cikgu kena cetak dan print sendiri, itu saja. Untuk bahagian takwim ni tak perlu guna warna. Boleh cetak pada kertas biasa saja. Cetak tahun 1 ambil tahun 1, tahun 2 ambil tahun 2, tahun 3 ambil tahun 3 sampai tahun 6. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini RPT. Bahagian ataupun isi RPT. Cetaklah. Kalau belum ada. Contoh, kalau saya sendiri, saya dah ada yang sesi lepas. Jadi, saya perlu tukar kulit dan juga takwim saja. Saya ulang. Kalau bahagian isi ni dah ada, boleh digunakan semula. Cetak kulit dan juga isi saja. Yang bagi isi, guna yang mana dah ada. Kita boleh guna semula. Kita dapat buat, walaupun tak banyak, tapi kita dapat sumbangkan ke arah penjimatan. Itu jadi kalau dah lengkap RPT ni, sepatutnya rakan-rakan guru dah pun lengkap semua bahan pengajaran yang diperlukan
untuk subjek bahasa Melayu. Tak ada lagi isu yang timbul. Kalau mesyuarat akan datang, jangan pula ada yang kata saya tak ada ini, saya tak ada itu. Sepatutnya semua dah ada. Semua dah ada. Baik, jadi lengkap sudah semua penerangan saya. Saya harap dapatlah tengok, tonton dan faham setiap penerangan ini. Dan nanti saya akan berikan satu pautan untuk kehadiran. Dalam pautan itu juga saya nak minta rakan-rakan guru yang terlibat nyatakan ataupun membuat pengesahan penerimaan bahan pengajaran yang saya berikan. Bahan pengajaran tunggu saya berikan. Tak boleh tak dibenarkan ambil sendiri. Supaya kita tak nak isu kehilangan dan sebagainya. Jadi bila saya dah berikan, isilah pautan tersebut sebagai pengesahan. Akan datang bila nak buat semakan, cikgu A dah ambil semua. Jadi tak ada isu. Cikgu A belum ambil tapi bahan hilang. Itu yang kita tak nak. Baik, jadi itu sahaja untuk PLC yang pertama. Saya harap semua dapat jelas dan faham. Jadi kita sama-sama kita sama-sama tambah baik untuk sesi kali ini bagi PDPC, pengajaran dan juga pembelajaran kita agar murid-murid lebih menguasai subjek bahasa Melayu. Supaya kita dapat membantu sedikit sebanyak, dapat membantu meningkatkan lagi prestasi murid dalam subjek bahasa Melayu yang terutamanya dan juga subjek-subjek lain. Baik, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih jutaan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton. Baik, kehadiran rakan-rakan guru nanti saya akan masukkan ke dalam SPL KPM. Baik, dan juga jangan lupa dalam pautan nanti Google Form untuk berikan beberapa gambar sebagai bukti rakan-rakan guru menyertai PLC yang pertama ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.